Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub وتنطلق بها العنصوب وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم علمنا الكتاب اللهم علمنا الكتاب اللهم علمنا الكتاب. يا الله, ajarlah kami semua kefahaman mengenai Al-Quran. Ya Allah, terangkanlah hati-hati kami ini dengan hidayah mukjizat Al-Quran. Ya Allah, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat dengan mukjizat petunjuk Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah walhamdulillah, syukran ala lillah. Marilah kita pada malam ini sama-sama kita menyatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat limpah kurniaannya kepada kita. Dapat kita menunaikan solat maghrib berjemaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala beri kita kelapangan masa dan waktu untuk sama-sama duduk di dalam majlis ilmu, yang mana salah satu majlis yang dinaungi oleh malaikat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah orang yang senantiasa mencari amal soleh, amal baik. Maka berbahagialah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sentiasa mempersiapkan dirinya di waktu hidup sebelum datang saat kematiannya. Terlebih dahulu saya rakamkan ucapan berbanyak terima kasih di atas undangan jemputan untuk saya masih berkuliah di Masjid Kampung Gontok Nasi ini. Tidak lupa saya rakamkan jutaan terima kasih kepada pengerusi masjid, timbalan pengurusi, para imam yang dikasihi, para bilal yang dihormati, semua seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat, ahli qiraah masjid, seterusnya yang hadir pada malam ini, dan penduduk kampung ni yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah. InsyaAllah moga-moga ada keberkatan daripada Allah untuk kita semua. Bila mana peluang yang ada, kita gunakan ia sebaik mungkin. Antara yang kita kena ingat bahawasanya ada suatu perkara yang akan membinasakan kita, iaitu kejahilan. Yang mana bila kita jauh dengan agama Allah, jauh dengan surau masjid, jauh dengan majlis-majlis ilmu, ada perkara di sana yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala kebinasaan. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, i'lam anna al-'uzru i'lam anna al-ghurur rahazharu asbabil halakika. Maksudnya, ketahuilah olehmu bahawasanya terpedaya itu, iaitu yang terlebih nyata bagi segala sebab
yang membinasakan manusia. Bil halak bermaksud segala sebab yang membinasakan manusia. Dan dalam kitab ni menyatakan kepada kita salah satu sebab binasanya manusia kejahilan. Hadis yang kita baca ni dalam kitab Sairus Salikin, muka surat 407, baris atas sekali. Sebab yang membinasakan manusia yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala ialah kejahilan. Oleh itu, saya nasihatkan diri saya sendiri, muslimin muslimat yang mari malam ni, kejahilan ni satu penyakit yang ada pada manusia. Yang pertama, bila dia rasa dia ni betul dah, sempurna dah, cukup dah, tahu belaka dah, tak payah hak mana ada dengan orang, ada dah pada dia. Ni bahaya. Penyakit kejahilan. Sedangkan kayu ukur ni nak ukur dengan sirah Imam Ghazali, nak ukur dengan sirah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan begitu juga pengarang kitab ni, tuan punya hadis ni, Imam Ghazali. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala disebut di saat dia nak mati, nak wafat, Sahih Muslim duk atas dada, aling dah tu. Orang yang menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 2000 lebih hafal. Nak mati tu Sahih Muslim duk atas dada, peluk dengan Sahih Muslim sampai mati. Tengok perihal imam-imam yang Allah Ta'ala muliakan atas dunia dan akhirat. Tak pernah rasa aling, tak pernah rasa cukup, tak pernah rasa hebat. Begitulah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Umur 9 tahun, 10 tahun jadi mufti dah di Mekah. Imam Syafi'i. Sejarahnya dia berguru pula dengan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dia berguru pula dengan Imam Abu Hanifah. Dalam 4 imam mazhab tu, tok guru dia pula tu Imam Syafi'i kita ni. Tapi tak pernah rasa alim, tak pernah rasa diri dia tu cukup dah. Ning satu pengajaran yang kita kena ambil akhir zaman ni. Sebab apa? Hari ni kita menyaksikan ramai lagi orang yang jahil, tapi dia tak ambuh cari jalan untuk keluar daripada kejahilan. Hatta kita melihat hari ni di masjid negeri kita ni, hak dak mari sembahyang jemaah pun ramai lagi. Dan setengah manusia akhir zaman ni, dia mari sembahyang jemaah, lepas sembahyang perlu balik. Ni nyakit kau ni. Dia main-main saja. Padahal dia tahu dah malam tu tok guru ngajar, ustaz ni ngajar, habib ni ngajar, syekh ni ngajar. Tiba-tiba lepas sembahyang dia pakai balik gitu ya. Ni manusia tak nampak diri dia di mana. Sedangkan di sinilah yang Allah Ta'ala bersih diri manusia daripada kejahilan di dalam majlis ilmu. Jadi kita kena ingat akhir zaman ni, kita kena cuci hati kita ni, bersih diri kita ni daripada sifat jahil. Salah satu sabung nak basuh, alat nak basuh supaya kita ni keluar daripada sifat jahil ialah belajar ilmu agama. Kena mari dengar sejid surat. Jangan kita jadikan orang Islam akhir zaman yang terikut dengan zaman canggih, zaman globalisasi, zaman internet cyber. Kita ikut zaman canggih, kita pun jadi canggih juga kot lain. Sebab apa canggih kot lain? Telefon jadi tok guru. Google Maps, Google cari maklumat, cari fakta, cari hukum hakam kat telefon dah ni. Type Google. Ni nyakit akhir zaman. Sebab itulah ramai orang Islam akhir zaman yang pandai lebih pada orang alim. Dia tunjuk hebat dia lebih ada ustaz lagi. Dia jadikan diri dia tu serba tahu belaka dengan sebab telefon. Tengok dah isu yang timbul baru ni. Bila mana Allah Ta'ala uji banjir di Temerloh, Allah Ta'ala uji banjir di Selangor, di Kelang,
tiba-tiba kita orang Islam ni atas dasar semangat tolong menolong, gi pakat-pakat bersih, pakat tolong-tolong batu hak mana patut bau ni. Dalam masa yang sama kita tak sedar, tolong tu bagus dah, gi gonyoh pula kaki tu pekong. Rumah semayang ibadat orang kafir, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ni hak jadi bau ni. 3 minggu lepas saya ingat. Hak tolong tu bagus dah, tolong menolong bagus dah, bekerjasama bantu tu tolong dah, sebab orang dilanda musibah kita tolong bagus. Tetapi kena ingat, ada tempat yang kita kena rujuk balik pada agama. Terutamanya kalau kita pergi tolong tempat sembahyang orang kafir, tak boleh, ni haram. Bila Ustaz Azhar jawab haram, habis pakat tang pakat marah ke Ustaz Azhar pula ni, sebab jahil tak tahu kala, tak ngaji agama, nak jadi ustaz, nak tunjuk hebat, serba tahu, punuh lalu. Ya kondang pula, ya marah pula Ustaz Azhar kata haram tolong berasuh rumah orang kafir. Rujuk balik surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, mu agama mu, aku agama aku. Bab perkara agama tak boleh tolong. Sebab apa? Rumah ibadat ni selain daripada Islam, tok pekong, Buddha, tok Sami, cak narat tiwak, benda ibadat orang kafir haram kita bersebahak, bersekongkol ataupun tolong. Gonyoh latar tempat tok pekong tak boleh. Kita gonyoh berhala dia, bahan seluk tegelang, tak boleh. Kita gonyoh kendi abu mayat dia, hak agama Hindu, tak boleh. Perkara yang berkait dengan cabang agama haram. Nyepakat tang jadi mufti lagi ni. Orang kita habis jadi mufti, jadi ustaz. Ni kita telefon, ya Google cari. Ni kejahilan manusia akhir zaman, bahaya nyakit ni. Kena betul balik. Mujur kok. Lepas pada sehari tu statement tu dijawab oleh Dr. Zakir Naik, pakar perbandingan agama yang awak kenal belaka Dr. Zakir Naik ni. Bila Dr. Zakir Naik jawab balik, orang yang asal bukan daripada Bani Jawi jawab, baru senyap habis. Kalau orang Islam kita jawab, dia pakat tang gitu. Bila dia tengok Dr. Zakir Naik ni bukan orang Malaysia jawab betul juga ni, tak boleh ni, baru dia senyap. Ni permasalahan yang berlaku dalam tempat kita, negeri kita, Malaysia kita. Oleh itu, bila kita baca hadis Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, asbabil halakik, terlebih nyata bagi segala sebab yang membinasakan manusia, iaitu kejahilan. Oleh itu, bila sebut perkara ni, kita kena betul diri kita balik. Caranya ialah bila kita mari majlis ilmu ni, ustaz ngajar sepatah dua patah, kita dengar, kita amal, kita pegang. Lepas tu hak daripada jahil pertama ni. Jadi sebab itulah bila kita baca, kita berkuliah memperingatkan manusia supaya apa? Nak baiki jiwa kita ni, biar jadi baik, biar kepercayaan kita betul. Mana dalil dia? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maksudnya, wahai orang yang mempunyai jiwa yang tenang, tetap dengan kepercayaan dan bawaan yang baiknya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diredai di sisi Tuhanmu, serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia, dan masuklah ke dalam syurgaku. Surah Al-Fajr ayat 27 hingga ke 30. Ayat ni menjadi dalil kepada kita. Dalil apa?
kita kena baiki jiwa kita. Hati kita kena baiki. Supaya apa? Tetap dengan kepercayaan dan bawaan yang baik. Kita kena tetap kepercayaan kita pada agama Allah, pada Islam, pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Allah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati. Ayat ni menjadi dalil kepada kita bahawasanya manusia ni sebut pada kepercayaan dan bawaan yang baik. Kadang-kadang kata Syekh Dr. Yusuf Qadawi, manusia ni ramai yang percaya pada mulut, pada lidah. Pada hati, hakikat iman tolak. Ada juga tu. Dan satu golongan lagi manusia, kata Syekh Dr. Yusuf Qadawi mensyarahkan kitab Fiqh Ihya Ulumuddin. Apa kata dia? Dia percaya tapi kena ada benda dulu. Ni dua golongan. Hak tadi golongan pertama, dia percaya dengan mulut, dengan lidah, tapi hati berubah, hati tak tetap. Tu yang pertama. Yang kedua, dia percaya tapi kena ada sesuatu dulu. Ni nyakit bahaya. Sebab itulah Allah Ta'ala tegur kita dalam ayat ni, tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya. Hari ni kita kena tetap dengan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada agama yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bila kita baca ayat ni, apa yang kita kena percaya? Apa yang kita kena bawa bawaan Nabi sebut, Quran sebut ni? Islam. Islam tu kena bawa dalam hidup kita nafsi masing-masing. Kita kena bawa kepercayaan Islam tu dalam diri kita masing-masing. Bukan agama ni boleh serah kat orang, bukan semayang ni boleh upah orang, tak boleh. Kena bawa dalam diri masing-masing. Sebab itulah semayang diwajibkan atas diri masing-masing. Sebab agama tu nak bawa kita tu, nak ajar kita tu, bawa dalam hidup kita. Kalaulah agama ni boleh dikirim ataupun boleh minta tolong orang, niscaya akhir zaman ni manusia semayang pun upah orang. Sungguh, kalau agama ni semayang ni boleh upah orang, berat kita akhir zaman ni. Nak kalau ada lah orang kaya, betul tak? Orang kaya outstation sana, outstation sini, meeting sana, meeting sini, sibuk melawak situ, melawak sini, semayang tak ada. Kalaulah agama ni boleh upah, sudah barang tentu ramai orang kaya semayang pakai upah ni. Sungguh. Ni. Tapi dah Allah Ta'ala ajar kita dengan ayat ni bawaan masing-masing. Kita kena bawa masing-masing agama dalam diri kita. Yang pertama, apa yang kita bawa dalam agama? Semayang. Hak pertama sekali. Orang yang tak semayang tak bawa agama, tak dirikan agama. Sebab tu semayang disebut aqimis salat, dirikanlah sembahyang. Kita kena buat benda tu. Kita kena bawa agama dalam kehidupan. Oleh itu akhir zaman ni ukuran dia, kita tengok hari ni berapa ramai orang Islam akhir zaman yang bawa agama ni dalam hidup dia. Ada minggu lepas orang mai berobat di pondok saya, dia minta tolong kita berobat bini dia. Ada dua tempat dah kuliah saya sebut, sini dah saya tak sebut lagi. Dia minta tolong berobat isteri dia, dia mengadu saya. Hak telefon saya ni suami dia. Saya tanya dia asal mana? Perlis. Saya tanya dia apa masalah? Allah Ustaz, saya habis tok bomo, habis ustaz, habis perawat Islam dah pergi berobat, tapi Allah Ta'ala ada izin tak sembuh, tak sihat lagi Ustaz. Banyak masalah isteri saya ni Ustaz. Minta tolonglah ikhtiar dengan Ustaz pula, takut Allah tak nak izin sembuh. Dia tanya soalan, dia jelas isu tu, saya rasa pelik dah. Sebab apa saya rasa pelik? Yang pertama dia kata habis tepat dah pergi. Yang kedua,
Di mana hak jenis ustaz-ustaz berobat ngecai Quran ni pergi belaka. Hak tu bomo pun pergi belaka kau. Ai, dokkan sesehabuk Allah Taala dak beri izin sembuh. Mustahil bagi Allah kerana dialah yang Maha Penyembuh. Saya rasa sedap dah. Saya rengankan mulut nak tanya suami dia. Saya kata cuba cek dulu, muhasabah dulu diri. Awak dari isteri awak takut ada silap, takut ada salah tepat tak betul. Bila saya kata begitu, dia suruh cek diri, rengang mulut dia jawab, betul Ustaz, bini saya tak pernah semayang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ni minggu lepas pondok saya, rengang mulut tu lelaki jawab, Ustaz, betul sungguh Ustaz, bini saya 7 tahun tak pernah semayang. La ilaha illallah. Saya ni tahan lagi sabar. Ni kita baca ayat ni. Agama ni kena diri masing-masing. Kena buat. Kalau suami boleh buat untuk isteri, alhamdulillah. Kalau orang alim, ustaz, tok guru, tok imam boleh semayang untuk orang kampung dia, alhamdulillah. Dak. Nafsi. Masing-masing kena dirikan agama dalam hidup dia. Sebab Allah nak ajar kita ni kenal dia. Dan dalilnya kita ni supaya kenal Allah Ta'ala, kita tengok kita malam ni dah. Kita tengok kita malam ni. Kita seorang nafas dengan udara Allah. Atas muka bumi ni berapa triliun manusia. Dah. Bukan bilion, triliun manusia atas muka bumi ni. Hak mati berapa ramai dah. Hak hidup ramai mana. Hak baru lahir ramai mana. Nak ajar malam ni. Habis dah udara Allah. Habis dah. Tak pernah habis. Tu kata. Start daripada Nabi Adam AS, umat dia, kaum dia, saparlah kita. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 tahun hijrah. Tengok tu kalender dia. Ada tulis tu. 1443 hijrah dah. Udara Allah, oksigen Allah, kita duduk nafas ni seorang kita. Seluruh manusia atas dunia tak pernah habis udara Allah Ta'ala. Oksigen waktu nafas tu tak pernah habis. Tu nak nampak sikit malam ni agama yang kita kena buat ni, biar nampak hakikat kita ni duduk mana. Bila kita nampak oksigen udara yang kita nafas ni, hari pertama sampai malam ni mari sejik dah habis udara Allah. Tapi kalau kita diserang lelah asma, pergi hospital, pakai mekuk oksigen tu, sebocong tu nak khabar 55 minit habis. Sebocong gas oksigen tu untuk orang asma lelah yang kronik, susah. Tengok tak hak nyawa kembang kepeh yang ada supik warna biru, kepung kepeh 55 minit habis bocong. Sebab saya pernah berobat orang yang asma lelah, pergi kat dia tu tengah pakai bocong. Ya tu Ustaz, ayah saya dah buang habis. Napas pakai oksigen 55 minit sebocong. Nak royak deh. Hak manusia buat habis. Manusia reka bantuan alat pernafasan akan habis dan tak boleh guna semua. Tetapi hak Allah Ta'ala sampai malam ni tak pernah habis. Tapi kata Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Hei manusia, nikmat manakah lagi yang mu nak dustakan? Kita nak pelawak kat mana ni? Nak tipu Allah Ta'ala kat mana ni? Kita dusta, kita tipu Allah Ta'ala kat mana? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Allah Ta'ala tanya kita berkali-kali sehingga kan 33 kali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban ditanya dalam surah Ar-Rahman. Sebab manusia ni tak nampak agama yang dia kena buat sewaktu dia hidup. Jadi tahniahlah orang masjid Gontor Nasik ni. Kerana apa? Kita hak mari malam ni kita tahu kita tahu kewajipan kita mendapa waktu hidup. Kalau siang hari kita cari dunia dah, kalau siang hari kita cari harta benda dah, dokkan malang dok boleh mari cari akhirat.
Kalau siang hari kita sibuk dengan kerja dah, daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5:30 petang, kerja dah siang hari tu, cari nafkah untuk anak isteri, cari nafkah untuk hidup, untuk keluarga. Apalah salahnya di waktu malam kita cari akhirat pula, cari bekal pula untuk nak bawa di kehidupan kita yang abadi kayak gini. Sebab itulah kita ngajar kita setuh hokmah. Kalau orang jenis mari semayang lepas tu balik dah dengar kuliah ni rugi. Sebab apa? Dia mari semayang garik, lepas sudah wisalam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, balik. Kita tanya, dah apa balik? Lapar perut, balik makan nasi. La ilaha illallah. Bapa dah makan nasi awal-awal. Oh, lepas garik cung balik makan nasi. Nak royak deh, ubahlah benda tu. Kalau ustaz tok guru main ngajar sejik, makan nasi awal-awal. Sebab tu tahu dah, main garik, lepas main garik ada kuliah, ngajar tafsir, ngajar hadis, ngajar fardu ain, ngajar tasawuf, ada dah. Jadi jangan awak balik gitu. Saya perhati, saya tengok banyak tempat saya pergi masjid-masjid, main garik amal lagi. Lepas tu imam wisalam, dia wisalam, habis tu bait. Ada setengah tempat tu, lepas maya garik, dia pakai kedai kopi. Tes cawang, saya ni pula, tukar alis cawang, dia sembang. Habis sembang, tu bila pebang isa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira. Tokek, kira. Orang baisa dah. Bayar, pakak mari sejid. Antara lepas maghrib dengan isyak, ramai manusia tak nampak nilai waktu tu. Tak nampak. Dia rela duk sembang kedai kopi sama-sama saing dia. Padahal daripada pukul 8 pagi sampai 5:30 petang, tu waktu dunia banyak dah tu. Tak cukup lagi ke waktu dunia tu? Carilah masa kita dengan Allah. Ingat kena cari ni akhir zaman ni. Cari masa kita dengan Allah, iaitu dalam majlis ilmu. Kalau lepas ni ustaz ngajar dah lah ni, kalau boleh jangan balik lepas garik. Kalau hak lapar tu makan nasi lalu awal-awal. Sebelum mari mayat garik. Jangan amal tabiat. Lepas garik balik, lepas garik tubik sejik, gilah lain. Cuba bayangkan kalau kita tubik tadi, sampailah firman Allah, fa iza jaa ajaluhum. Hei manusia, siapa dah mu? Aku ambil cabut nyawamu selepas mu tubik daripada masjid. Rugi tak kita? Rugi kita. Sebab apa? Peluang hak dalam sejid ni, ia tak guna manfaat. Sebab apa? Ia sepakan lipat tubik tangga sejid, memang niat dah nak pergi kedai kopi. Kalau niat nak pergi kedai kopi dah terus sejid tu, tiba-tiba aksiden kemalangan mati, rugi dia. Lepas tu kita cakap, dah ustaz takdir mana boleh tolak, kematian mana boleh tolak. Betul, kita jawab tu. Tetapi usaha ikhtiar manusia. Hak mati, hak tetap dah boleh ubah dah. Iza jaa ajaluhum dah ikhlas. Nak khabar, hak usaha ikhtiar ada kita. Bila mana dak siapa giliran kita, saat kita, hari kita, bulan kita, minggu kita, dak mati. Sebab itulah peluang yang Allah Ta'ala beri, yang mana ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai orang yang mempunyai jiwa yang tenang, tetap dengan kepercayaan dan bawaan yang baik, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan. Ayat yang seterusnya, dengan segala nikmat yang diberikan. Allah Ta'ala beri kita segala-galanya. Kita kena ingat, cara nak ingat kepada Allah
dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan ialah kita mari dalam sejid, kita semayang berjemaah, duduk dalam majlis ilmu, berzikir, bertasbih, bertahmid, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita baca ayat ni, kita akan teringat ada 3 ulama karang doa akhir tahun. Ada 2 fasa. Ulama ada 3 orang karang doa akhir tahun. Dan selagi doa awal tahun. Doa akhir tahun doa awal tahun Kaifiat dalam doa tu ialah malam ni deh. Sebab ni bulan 1 ni. Hari ni sebelah bulan 1. Dak lambat lagi ni, dang lagi ni. Ulama karang dalam kitab tu, bila doa akhir tahun dengan doa awal tahun apa? Siapa-siapa yang mari malam ni dengar molek, ambil peluang hak Nabi sebut dalam hadis kaifiat doa ni. Yang pertama Nabi sebut dalam kaifiat doa akhir tahun, awal tahun ialah dengar molek-molek hak mari lah ni, bertaubat, beristighfar kepada Allah Ta'ala bila akhir tahun dan awal tahun. Minta kepada Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita hak lepas-lepas dah, hak lalu-lalu. Jadi siapa-siapa hak mari masjid gontor nasib lah ni, masuk ulang 1 dah ni, tapi tak minta doa lagi, tak bertaubat lagi, tak beristighfar lagi, belum terlambat. Tolong buat malam ni, beristighfar pada Allah, bertaubat kepada Allah daripada dosa-dosa hak lepas-lepas dah, dosa-dosa hak lalu, supaya apa? Bila masuk tahun baru 1443 Hijrah ni, kita buka buku diari baru, kehidupan baru. Jangan bawa dosa, maksiat, kemungkaran, kejahatan hak bertahun lepas kita bawa pula masuk tahun ni. Rugi kita. Sebab ulama 3 ajar kita. Kita kena buka buku baru dah. Tahun baru dah ni. Cara nak buka buku baru ialah bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ni peluang kita hak mai sejid ni. Start malam ni bertaubat, beristighfar pada Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala padamkan dosa-dosa kesalahan kita hak lepas dah, hak tahun lepas dah, hak 3 tahun lepas dah. Minta Allah hapuskan, padamkan, minta Allah Ta'ala terima taubat. Inna taubatan nasuhah, dengan taubat yang sebenar-benar, iaitu taubat nasuhah. Tu yang pertama. Yang kedua, peluang kita hak mari malam ni, bila Allah Ta'ala panjangkan umur kita, boleh masuk tahun baru 1443 Hijrah 2022 tahun Masihi. Kenapa nombor 2? Tak ada pada orang lain ni, ada pada kita hak hidup ni. Hak mati dah bulan 12 ni tak ada lah. Kita hak hidup lagi ni ada peluang nombor 2. Apa yang Nabi ajar dalam kaifiat doa tu? Allahumma barakatillah fi umurana awwaluhu wa akhiruh. Minta kepada Allah Ta'ala malam ni, Allah Ta'ala beri apa? Minta dengan dia, minta umur yang panjang serta berkat untuk nak amal soleh. Ingat tu dah. Malam ni minta doa kepada Allah, minta umur panjang yang berkat untuk nak amal soleh. Bukan minta kepada Allah Ta'ala umur panjang tapi duduk sia-sia. Umur panjang 3-40 sejid hari. Umur sampai 70 dah hari sejid. Tambah gitu. Kita nak umur yang panjang yang berkat untuk nak buat amal soleh. Sebab hari ni ramai orang kita, Masjid Gota Nasik saya tak tahu. Baru ni saya kuliah di Masjid Kebu. Pengusi tu Iman kata apa? Betul Ustaz. Hari ni dengan soh yang jarak semayang Jumaat dah penuh. Bahkan habis orang ke bahar gede ke kau de jing. Semayang jarak hari Jumaat lelaki, semayang Jumaat dah penuh belakang Masjid Kebu ni. Kejut. Sebab apa saya setuju tajuk tu? Akhir zaman ni. Jadi ingat deh. Ingat molek. Kita bimbang ni. Kalau Allah Ta'ala beri kita umur panjang tapi sia-sia. Gi sejid pedok, dengar pedok, ustaz tok guru ngajar seminggu sekali, sebulan kali, dok gi sia-sia je umur dia. Kita tak ambuh hak gitu.
kita nak umur yang panjang serta berkat untuk nak buat amal soleh. Amal soleh ni Nabi ajar dah. Kita kadang-kadang mikir amal soleh, oh payah ustaz amal soleh ni. Tak payah. Mari duk congok sejik tak ada telinga je. Boleh dah pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? 3. Jadilah kamu orang alim. Yang pertama, Nabi suruh kita jadilah kamu orang alim. Kalau tak boleh jadi orang alim, Nabi kata nombor 2, jadilah kamu orang belajar ataupun pelajar. Nombor 2. Dah mari mana ni belajar tak? Belajar ni. Belajar agama ni. Dah mari mana ni? Ada tak hak pelajar? Ada. Anak-anak kita pelajar. Nombor 2. Dan Nabi kata nombor 3, kalau tak boleh jadi orang yang belajar agama, kalau tak boleh jadi orang yang pelajar agama, jadilah kamu orang yang ketiga, iaitu orang yang mendengar. Jadilah kamu nombor 3, iaitu orang dengar. Baik, saya nampak malam ni hak nombor 3 ni confirm malam ni sahih ada pada kita malam ni. Sebab apa? Kita mai sejik tak ada telinga, betul tak? Walaupun kita dak alim, walaupun kita bukan orang belajar, sekurang-kurangnya kita ambil hak Nabi sebut nombor 3. Jadilah kita orang yang mendengar. Yang mana di dalam masjid dan surah dalam masjid dibaca dalamnya Al-Quran, dibaca dalamnya hadis Nabi, disebut tentang peringatan-peringatan akhir zaman. Maknanya inilah peluang kita. Kita bukan orang alim, kita bukan orang cerdik, orang pandai. Paling kurang marilah sejik malam-malam tak ada telinga. Boleh sepatah tak apa dah, boleh 2 patah tak apa dah, minggu depan pula. Kita duduk belajar ni tak apa, tak rugi. Hak tak ampuhnya duduk saja. Hak tu tak ampuh. Duduk belajar, alhamdulillah, tak rugi sikit. Sebab apa? Yang pertama tadi kita sebut dah, nak suruh kita lepas daripada kejahilan. Yang kedua, nak suruh lepas benda apa ni? Malam ni nak suruh lepas benda apa ni? Yang pertama nak suruh lepas kejahilan dah. Yang kedua, kita baca dah semayang tadi, ghairil maghdubi alaihim, ya Allah, aku tak ampuh ya Allah jalan yang engkau murka, yang engkau marah, yang engkau laknat. Mana kita baca ni? Suratul Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim, ya Allah, aku tidak mahu jalan orang yang engkau murka, jalan yang engkau marah, yang engkau laknat. Waladdallin, dan aku tidak mahu juga ya Allah jalan orang yang sesat. Jadi nombor 2 ni tak mbui sesat. Sebab tu suruh belajar agama tak mbui sesat. Dan kita tak ampuh, Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala marah kita, Allah Ta'ala laknat kita dengan sebab tak belajar agama. Ghairil maghdubi alaihim, dengan sebab kita tak belajar agama, kita tidak jaga ibadah, Allah Ta'ala laknat, Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala marah. Waladdallin, tidak mahu tak ampuh juga jalan orang yang sesat. Oleh itu, nombor 2 sebagai tajuk, sebagai mukaddimah malam ni, dalam kupasan ayat kita baca ni, nombor 2 tak ampuh kita sesat. Nombor 1 nak lepas hak jahil daripada kejahilan, mari sejik surah belajar. Nombor 2 tak ampuh sesat. Sebab apa? Kita ni ingat kita ni ingat ke mana? Kita ambil contoh, kalau kita nak pergi Kuala Lumpur, tempat hak kita dah aja pergi, pakai pergi gitu je, GPS tak ada, map Google tak ada, peta tak ada, pakai pergi tu jalan, gamuk-gamuk jumpa tak? Sesat. Tu atas dunia. Nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi situ, nak pergi sini Kuala Lumpur, kalau tak ada pemandu yang kenal tepat, kalau tak ada orang yang biasa dah pergi tunjuk kita, pakai jadah pergi gitu, sesat. Turn left, turn right, simpang kiri, simpang kanan. Hak ikut ni pun ramai lagi babah.
Nak buat mana? Line telefon je line gila. Telefon ni kalau Max Google dia peta gila, turn left, turn right, kita turut ke? Turut temu jalan mapuh. Ada bau ni anak buah saya, PA saya awak kulit yang jadual ni. Yang tu saya dah aja pergi situ, dah ada ipar ajak pergi, turn left, turn right, turn left. Lalu jumpa tol sapah terus. Jalan mapuh. Tol sapah jalan mapuh. Suka dia. Kata betul lah. Pergi Kuala Lumpur pun boleh sesak dah. Pergi Kuala Lumpur pun boleh sesak dah. Apa toh kita atas dunia ni? Kalau kita tak jaga agama, tak jaga sembahyang bang, boleh sesak juga kita sebelum mati. Boleh sesak juga atas dunia kalau kita tak jaga. Oleh itu, sebagaimana yang kita faham, sebagaimana yang kita sedia maklum, tak ada jalan lain dah. Akhir zaman ni kita kena keluar diri kita daripada kesesatan atas dunia sebelum kita mati. Jadi belajarlah agama. Sebab apa nak suruh belajar ni? Nak suruh faham ni? Sebab peluang kita masih terbuka. Ni, hak mana mari lah ni, peluang masih terbuka. Jadi tak salah kita ambil peluang ni untuk cari pintu taubat selama mana ada ruang. Kita bertaubat. Kita cari pintu taubat ni selama mana ada ruang, dan insya-Allah kita mendoakan kita yang mari di Masjid Gautam Nasik ni, Allah Taala pelihara kita dengan iman, Islam dan ihsan. Dan insya-Allah kita nak sebelum kita mati kita telah bersiap sedia dengan bekal. Boleh kita nak hak mari sejik lah ni sebelum kita mati kita telah bersiap sedia dengan bekal. Kita duduk atas jalan agama, belajar agama, keluar daripada kejahilan, dan kita selamat supaya tidak sesak sebelum kita mati. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat dulu. Isi dah. Apa nak? Jadi apa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang lemah serta kurang itu diri saya kelemahan sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah, wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunlah segala dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunlah segala dosa anak-anak dan isteri kami ya Allah. Terimalah taubat kami, terimalah ya Allah amalan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya terlupa, siapa-siapa yang masih berhajat nak ikhtiar mata dia yang masalah, yang saya umum hak bulan lepas, obat mata tu saya ada bawa lagi. Dan siapa-siapa hak ikhtiar dah, Allah Ta'ala izin cerah dah sikit, nak sambung lagi sebotol lagi, boleh jumpa dengan Saudara Anwar depan masjid lepas sembahyang Isyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.